sementara dari perspektif Sabah Sarawak, dan apakah kesan-kesan rang undang-undang ini dan akta induknya yang akan ke atas negeri-negeri Sarawak dan Sabah. Kerana sebagai seorang ahli parlimen daripada Sarawak, saya ingin kedua belah ini kita juga semua itu isu hak-hak Sarawak Sabah adalah dekat kepada hati kita, dan saya berasa amat terkejut pada masa saya baca apa yang tertulis dalam fasa 3 di rang undang-undang itu, iaitu illustration excite a person or a group of persons to demand for the cessation of state B from Sarawak. Such act is seditious. Saya rasa amalah kesal kerana rang undang-undang ini dibentang oleh Menteri Dalam Negeri, dan kita ada seorang ahli parlimen daripada Sarawak yang memangku jawatan timbalan Menteri Dalam Negeri. Tidak beliau tahu tentang pembentangan atau apa yang tertulis dalam akta-akta ini. Dan selepas akta-akta ini dibaca kali pertama dalam Dewan ini, beberapa ramai ahli parlimen yang berhormat daripada Sarawak dan Sabah juga mengatakan ini adalah target kepada Sarawak dan Sabah, kerana sekarang ada sentimen secession, sentimen pemisahan yang kuat, dan oleh itu akta rang undang-undang ini adalah untuk menekan perasaan ini. Dan hari ini walaupun fasa ini telah ditarik balik, dibatalkan, tapi menurut apa yang dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri semasa membentangkan rang undang-undang ini, beliau masih memegang kepada pandangan bahawa menuntut pemisahan adalah satu act of sedition. Saya ingin tanya, adakah kerajaan pusat konsult dengan kerajaan negeri Sarawak atas pendirian itu? Apakah pendirian yang berhormat daripada Santubong, Timbalan Menteri Dalam Negeri atas pandangan ini? Ini adalah satu pencaburan terhadap perjanjian Malaysia yang kita sertai pada tahun 1963. Oleh itu saya berasa bahawa ramai daripada Semenanjung sini tak faham tentang pembentukan Malaysia, historinya, dan saya ingin membawa, I would like to bring us back to 1962 di Dun Sarawak. Semasa itu motion of Malaysia was tabled in Dun Sarawak. The motion here says, welcomes the decision in principle of the British and Malayan governments to establish Malaysia by the 31st August 1963 on the understanding that the special interests of Sarawak will be safeguarded. Noted that an intergovernmental committee has been established to work out the detailed constitutional arrangement and the form of these safeguards, which will be laid before this council. Ini adalah Council Negeri Sarawak pada masa sebelum kita membentuk Malaysia, yang mereka ada satu perbahasan atas usul Malaysia, dan beberapa ahli
Ali Dun telah berbahas, dan saya akan memetik sesebahagian perbahasan mereka supaya yang berhormat dari sebelah sana faham tentang sentimen dan semangat pembentukan Malaysia, termasuklah Kota Belud. Salah seorang daripada itu ahli Kaunsil Negeri G.W. Geki, saya memetik apa dia kata. This being so, similarly, Sarawak should not consider entering Malaysia unless there is suitable provision for her to get out if it does not work out. The residents of the 4th Division, also seorang ahli Dewan Undangan Negeri pada masa itu adalah yang beliau kata, the 4th Divisional Advisory was unanimous on the subject of secession, that they should have the right to secede if they wish to do so. Ini keduanya. Dan ketiganya, Mr. Yeo Cheng Ho, juga seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Let us see to it that when translated into reality, it remains there. It will not be wise to allow it to proceed along the road of no return. Of all the safeguards that one can think of, there is nothing to compare with that of the right to secede through a state referendum. If Malaysia is all that it is being painted, there need be no fear of anyone wanting to leave it. But if we burn our bridges now and cut off all avenues of retreat, what will our younger generation think of us when things go from bad to worse? I'm afraid they will even dig out our dead bodies and desecrate them. Dan keempat, nak bagi typing ya, Mak? Keempat, biarkan saya. Ya, Pak. 15 minutes yang Mak. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Bandar Kuching. Tadi saya meneriti ucapan yang berhormat Bandar Kuching, izinkan saya baca the UN High Commissioner for Human Rights, Mr. Zeid Ra'ad Hau Ussin's statement today berkenaan dengan perbahasan yang kita sedang menjalankan kini, di mana Mr. Zeid Ra'ad Hau Ussin hari ini mengeluarkan statement. It is very disappointing that the Malaysian government is now proposing to make a bad law worse. Dalam statementnya dia juga kata, the new provision will seriously undermine the freedom of expression and opinion in the country, in breach of Malaysia's federal constitution and its international human rights. Di mana UN High Commissioner for Human Rights juga telah pun mengingatkan kerajaan Malaysia supaya the government had committed to repeal the act during its universal periodic review at the UN Human Rights Council in 2013. Maka ini kemungkiran janji ini bukan saja dalam tanah air kita, malahan di peringkat dunia, peringkat antarabangsa. Adakah ini merupakan satu serius perkara yang telah pun mencemar imej Malaysia? Dan saya setuju yang berhormat Kuching, kita rujuk balik ini kepada Select Committee dan bil hari ini tarik balik sekarang. Tak payahlah rujuk kepada Select Committee, mangsokan apa ini seterusnya. Lagi baik. Bandar Kuching. Nanti biarlah saya habiskan 5 minit apa yang sikit saja. Keempat, right to keempat, seorang ahli Dun Chen Hie Kong, right to secede. I feel that the inclusion of a secession clause is essential because this is the only weapon where the real interest of our country, the Sarawak, can be protected. Ada beberapa orang. Seorang juga Mrs. Tragender, seorang tokoh Iban. Now, since we are told that Malaysia is good for the people of Sarawak, why are we not being allowed to withdraw from Malaysia if later we find it not so good as we have been promised? If Malaysia is really good for us, we will not want to withdraw, even though we are allowed to withdraw. In conclusion, I would like to have the most important safeguard included in the Constitution.
Itu cadangan. Mr. Speaker, walaupun bahkan itu Lord Lansdowne, the IGC chairman, dia juga ada kata any state voluntarily entering a federation had an intrinsic right to secede at will, and that it was therefore unnecessary to include in the constitution. Therefore, it is our implied rights when we form Malaysia that we have the right to secede. And today the government, the BN government is trying to take away that right from us. So therefore, we cannot support this act. This is a right inherited to us by our forefather, and we cannot legislate to take away. Hari ini ramai daripada Barisan Nasional sana mereka berasa gembira kerana pasal 3A itu telah dipotongkan. Tapi tadi apa kita dengar, yang berhormat Menteri kata walaupun illustration ini dipotongkan, tapi sesiapa yang nak menuntut perpisahan masih melanggari Sedition Act. Oleh itu, don't try to fool the people by taking out this and make everybody happy, but at the same time you are still criminalizing secession movement. Tanjung Karang bangun. Alright, Mr. Speaker, Tanjung Karang bangun ya, nak bagi. Tak payah. Saya nak gulung. Ya, baca lah peraturan ni atas Sultan 3B. Faham tak maksud 3B tu? Tak bagi jalan ya. Dari dulu. Dato' Adik Petua, sentimen untuk perpisahan di Sabah Sarawak muncul kerana puncanya adalah kerana pencaburan perjanjian Malaysia dilakukan oleh Barisan Nasional sepanjang masa 50 tahun. Dan ada beberapa contoh yang saya nak berikan untuk membuktikan itu satu pencaburan perjanjian Malaysia, that is to bring Malaysia, Sarawak on the same level as Malaysia. Salah satunya itu permainan isu hudud oleh UMNO dan golongan dalam PAS. Ya, kedua-dua certain group in PAS and UMNO. Permainan hudud ini, permainan isu hudud ini telah mencaburi spirit kita, spirit Malaysia and join Malaysia. Ini Islamis hudud. Ini DAP yang benar. Itu bahasa ini DAP Allah dia mengatakan penakut ini betul-betul tidak satu bantal bahasa Inggeris jelas inilah sebentar yang lain dulu ya Mat. Saya suka teguran ini buat tuli Bandar Kuching, suruh mereka diam, termasuk segambut, stampin ya. Dia. Semua dia. Bahasa English is the official language of Sarawak. I, as a representative of Sarawak, where the official language is, am I elected by the people of Sarawak? Am I not entitled to speak English here? But why the peraturan says that I have to speak in bahasa? This is one of the pencaburan perjanjian Malaysia. 4,000 guru daripada Semenanjung ditempatkan di Sarawak.
untuk menjalankan agenda Islamization in the luar kampung sana. Masa habis ya, Ahmad. Convert Christian. Is that a DAP? Orang Sabah kita setuju lah. Cakap Inggeris di parlimen, dalam parlimen ini. Make it No. As a Sarawakian, you itu contoh UMNO Barisan ini sikap UMNO. Resolusi Sarawak atas 20% Ahmad, yang lain duduk ya, Ahmad. pengabaian dia. Tak payah bergaduh di belakang, tak payah bergaduh. Jelutong baling duduk lah, Ahmad. GST Ya. Ya, masa dah habis ya, Ahmad. Habiskan ya. Habiskan ya, Ahmad. Ya. Ya, habiskan ya, Ahmad. GST yang mencaburi hak kerajaan Sarawak atas sales tax. Sabarlah, nanti kemudian menteri boleh jawab semua. Ya. Oleh itu saya anggap peraturan masuk dalam syarat. Saya nak minta pertimbangan daripada yang berhormat. Peraturan mana ya, Ahmad? Peraturan 10B. Sebentar ya. AB adalah salah bagi peraturan menggunakan perkataan derhaka kepada negeri. 10 ya, Ahmad. 10A, 10B pun sama. Perkataan derhaka kepada negeri, perkataan membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Ini mempertikaikan perlembagaan negara, mempertikaikan bahasa kebangsaan, bahasa yang di dalam perlembagaan kita. Ya, macam mana sebagai ahli Dewan Rakyat boleh mempertikaikan dan menuntut hak dia bercakap dalam bahasa Inggeris, tidak mengerti perlembagaan. Ya. Lewat sebentar ya, Mat. 10A, 10B saya tak nampak yang di sini. Tapi ini peraturan Mensurat Indonesia. Kalau pasal Melakon. Sebentar ya, Mat. Walau bagaimanapun semua yang diungkapkan 10AB tak ada. oleh Bandar Kuching. AB tak ada. Ya, peraturan Mensurat Indonesia. Dia 10A. Tapi saya faham peraturan masyarakat yang dikemukakan ya. Zimbabwe ke peraturan ini Timbuktu. Peraturan Timbuktu negara Zimbabwe 10/1. 3610. 3610 yang Muhammad. 3610. Inilah dia standard Zimbabwe. 3610 ya. Pelecehkan Dewan. 3610 AB. Mana ada? Bandar Kuching. Ya. Bandar Kuching. Tak apa lah, Muhammad. 3610 memang betul ada peraturan maksudnya sedemikian. Tapi setakat ini saya rasa Bandar Kuching tidak sampai ke tahap yang itu. Ya. Tapi saya minta dia lah, menteri akan menjawab isu-isu. Just to go long. Bandar Kuching habiskan laluan. Saya tidak benarkan lagi, Muhammad. Dah habis masa. Ya. Habis masa. Kuching. Payahlah, tak payah. Kuching. Mereka nak Kota Kinabalu. Ya, Muhammad dibagi dengan penampang, lepas tu Kota Kinabalu akan minta. Jadi kita tak payah bagi ruang, tak payah bagi laluan yang Muhammad, habiskan. Kasih KK sabar. Tak payah. Kamu punya countryman tu. Tak payah. Sabar. Tak bagi juga. Ya, cukup. Habiskan. Bandar Kuching habiskan. Kota Kinabalu duduk, Kota Kinabalu duduk ya. Mr. Speaker. Itu perasaan pemisahan. Itu satu perasaan yang kuat, sentimen yang kuat. Itu bukan kita boleh membuat apa-apa undang-undang untuk menekan perasaan ini. Dan for every action there is reaction. For every suppression there is a counter action against the suppression. That's why I think I may not support the secession movement at this moment, but I will protect the right of those who want to demand for secession to speak their rights. And I think that right has to be protected,
and cannot be taken away by the government. Sekian, terima kasih. Yang Amat Pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Speaker, saya nak membahas hanya dua perkara bila kita rujuk kepada pindaan ini. Pertama sekali tentang fasal 2 by electronic means. Sebenarnya kalau kita tengok ucapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa kerajaan tidak akan menarik kebebasan bersuara di media sosial, tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan prinsip bertanggungjawab. Jadi di sini Tuan Speaker, saya ingin membahas menyatakan bahawa hari ini tak seperti bertahun-tahun dulu. Saya rasa bila akta ini dibebal pada tahun 1948, media sosial ini belum wujud lagi. Dan hari ini kita sendiri tahu cabaran media sosial ini satu cabaran yang memang kita tidak boleh ukur dengan begitu senang seperti cabaran-cabaran lain. Saya nak merujuk pembacaan saya kepada fasal 2 by electronic means bersama dengan fasal 3, iaitu di mana dimasukkan sekali selepas perenggan E dengan perenggan yang berikut, to promote feelings of ill will, hostility or hatred between persons or groups of persons